penurunan kadar jalur lebar secara keseluruhannya. Perlu saya maklumkan bahawa pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan telekomunikasi yang berkualiti dan berpatutan. Pada bulan Februari yang lepas, artinya telah mengambil masa kira-kira 2 bulan, saya telah mencadangkan agar syarikat-syarikat telco negara kita mengurangkan harga jalur lebar mereka. Tujuannya adalah supaya lebih ramai rakyat akan dapat menikmati manfaat internet dalam usaha kita untuk menjadikan sebuah negara digital ataupun digital nation. Ia juga akan menjadikan jalur lebar ataupun broadband negara kita lebih kompetitif dan menjadikan negara kita juga adalah negara yang kompetitif berbanding negara-negara lain, terutama sekali di rantau ini. Seperti yang kita tahu, perkhidmatan broadband ataupun jalur lebar yang murah dan berkualiti adalah kriteria penting untuk menarik pelabur, untuk orang datang dan juga untuk membantu perkembangan ekonomi negara kita dan memudahkan seluruh urusan kehidupan masyarakat dalam negara kita. Jadi semua orang tahu bahawa antara perkara utama bila kita sebutkan tentang keperluan yang bersifat utility, bukan lagi jalan raya, bukan lagi api, bukan lagi air, kerana itu sudah dianggap antara perkara yang selesai atau hampir selesai dalam negara kita. Tetapi kriteria yang kita tahu penting ialah sejauh manakah kekuatan dari segi seluruh infrastruktur jalur lebar dalam negara kita. Tetapi sudah tentu infrastruktur sahaja tidak mencukupi sekiranya ia tidak melibatkan tentang unsur keupayaan ataupun affordability, kemampuan rakyat dalam negara kita. Jadi ingin saya maklumkan pada hari ini iaitu setelah berbincang dengan rakan-rakan daripada industri, mereka bersetuju untuk membuat penurunan kadar pakej jalur lebar asas sebanyak antara, kalau disebutkan sini, 11% sehingga 57% yang akan ditawarkan oleh syarikat-syarikat telekomunikasi utama negara kita. Yang saya sebutkan sini antara 11% sehingga 57% akan diturunkan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile kerana telah bersetuju menawarkan pakej berharga RM25 untuk broadband 3G HSPA dengan data capping sebanyak 1 GB. 1 GB. Ini bermakna penurunan secara keseluruhannya 14%. Jadi kalau saya perincikan di sini, misalnya Maxis dahulunya bagi perkhidmatan jalur lebar yang mempunyai data cap dia 1 GB bagi 1 bulan, bagi 1 bulan. Kalau dahulunya RM30, sekarang ini RM25, bermakna penurunan sebanyak 20%. Celcom juga turun kepada RM25, penurunan sebanyak 16.7%. Digi sama, kerana Digi sebelum ini sudah pun RM25. U-Mobile turun daripada RM28 kepada RM25 sebanyak 10.7% atau 11%, saya genapkan. Jadi purata keseluruhannya lebih kurang 14% penurunannya. Bagi perkhidmatan talian tetap, pihak Telekom Malaysia telah bersetuju untuk menurunkan harga pakej Streamix 1 megabit per saat, 1 megabit per second, dengan capping, maknanya maksimum 1 GB, daripada RM88 kepada RM38. Ini adalah penurunan hampir 57%. Untuk Unify pula, TM akan menurunkan harga pakej 10 megabit per second ataupun 10 megabit per saat daripada RM199 kepada RM100
RM179, iaitu penurunan kira-kira 10%. Time yang hadir bersama kita turut menawarkan pakej 1 megabit per saat tadi ataupun 1 megabit per saat dan 10 megabit per saat, mereka pada kadar yang sama, iaitu kepada RM38 dan RM179. Jadi keseluruhannya pembekal perkhidmatan kita bersetuju untuk menurunkan harga perkhidmatan jalur lebar antara 10% sehingga 57% bagi kadar-kadar yang tertentu. Selain harga, aspek penting juga adalah mengenai kualiti. Dalam hal ini, kita akan bekerjasama dengan pihak industri bagi melihat semula pelaburan mereka dalam meningkatkan keupayaan rangkaian. Ini perkara yang perlu kita bincangkan bersama. Apa makna murah, tiba-tiba semuanya perlahan, semuanya terhenti, semuanya berlaku perkhidmatan yang tidak memuaskan. Jadi ertinya mereka perlu menambahkan pelaburan mereka dari segi infrastruktur. Mana menara yang tak cukup, mesti ditambah menara. Mana dari segi proses fiberization ataupun perlukan pemasangan fiber yang lebih banyak lagi, ia perlu ditambahkan. Dan ini memerlukan pelaburan yang besar. Kami faham bahawa secara global, kebanyakan telco utama melaburkan sebanyak 16% daripada pendapatan mereka untuk perbelanjaan modal atau capex, dan kita akan berunding daripada masa ke semasa supaya pihak-pihak telco dalam negara kita juga mengikut tahap pelaburan kembali ini ataupun apa yang disebutkan nisbah perbelanjaan pembangunan kepada hasil ataupun capex over revenue ratio mereka untuk mengikut apa yang disebutkan tanda aras global yang dimaksudkan. Artinya mereka juga perlu menambahkan pelaburan dalam bidang pembangunan infrastruktur. Jadi sebab itu kita nak tahu, kerana kemungkinan apabila diturunkan harga, mereka mesti melihat apakah kesannya kepada hasil mereka keseluruhannya, dan daripada itu kita akan melihat pelaburan kembali daripada apa yang menjadi hasil pada mereka itu di dalam pelaburan pembangunan infrastruktur bagi memastikan kualiti perkhidmatan kita bertambah baik di masa yang akan datang. Jadi ini antara perkara yang menjadi asas perbincangan kita. Jadi di sini sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada pihak industri. Kita tidak perlu bertelagah dalam soal ini, tetapi melalui perbincangan yang sehat, kita telah mencapai satu tahap baru kepada perkhidmatan mereka dari segi harga dan sebagainya. Tetapi sudah tentu perjalanan kita untuk menjadikan Malaysia sebagai digital nation tidak berhenti di sini. Harga hanyalah satu daripada aspek yang perlu kita lihat, tetapi aspek-aspek lain banyak lagi dari segi kualiti perkhidmatan, peningkatan dari segi teknologi yang terkini mesti kita penuhi, dan aspek-aspek lain yang mesti dijalinkan bersama melalui kekuatan hubungan antara pihak kerajaan, pihak SKMM dan juga pihak pembekal perkhidmatan semua. Terima kasih.